untuk langsung berkenaan dengan KDI kita malam ni. InsyaAllah, silakan. Testing. Testing. Boleh bagi feedback tak? Saya pakai mic, saya tak pakai mic okey ke? Okey dah. Tak payah pakai tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah tuan-puan yang join sesi pada ni. Saya rasa ni seminar kaya dengan emas yang kedua kot baru. Betul tak? Kan? Sebelum ni Cik Zul okey, hari ni adik dia. Okey. Jadi saya rasa kalau mana ada kosong tu mari depan sebab pengalaman saya sebelum ni, siapa-siapa depan ni dia bertuah dapat lucky draw. Siapa nak lucky draw, kalau ada lah, saya tak tahu ada. Ada? Ada lucky draw. Bos kata ada. Okey, jadi mari depan, waktu selagi siapa-siapa duduk belakang tu dia lebih masuk belakang lah. Okey. Jadi seminar kita pada malam ni santai-santai lah. Lebih kepada sharing saya punya pengalaman. Kita campur-campur sebab saya rasa tak semuanya orang Kelantan. Tak semua. Sebab saya rasa testimoni ni pun ada salah seorang bukan asal daripada Kelantan lah. Okey. Okey, salam perkenalan semua. Tahniah ada mari jauh ke? Siapa paling jauh? Ada ke mari daripada Tuan Muda Azim? Mari daripada Cyberjaya. Okey. Okey, malam ni saya akan berkongsi sedikit pengalaman kepada tuan-puan berkaitan dengan membina kekayaan. Macam mana emas boleh membantu kita membina kekayaan dengan cara yang betul lah. Okey, ini semua bukan daripada saya belajar daripada mentor saya sendiri, Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i, abang saya sendiri. Okey, jadi saya banyak belajar daripada dia. Saya mula start nak tahu pasal kewangan ni tuan-puan waktu saya masih mahasiswa lah. Waktu tu sekitar tahun 2010 saya baca-baca blog muhamadzulkifli.com. Okey. Jadi hari ni apa yang saya bagi tahu ni semua tak penting. Yang penting, yang paling utama adalah apa yang tuan-puan nak tahu daripada saya. Okey. Jadi kalau ada apa-apa persoalan boleh terus angkat tangan, tanya tak apa. Okey, boleh interrupt, tak ada masalah. Okey. Jadi okey, sebelum tu dekat belakang tu ada buku emas dan buku misi baba hutang. Okey. Jadi seminar kali ni saya rasa masa saya diberi sekitar 30 minit hingga 40 minit saja. Jadi kalau tuan-puan nak kefahaman dengan lebih detail pasal emas, macam mana emas ni boleh membantu kewangan tuan-puan menjadi lebih kaya, baca buku emas, buku misi baba hutang. Buku Azim ada? Tak ada. Okey. Okey. Saya hari ni umur 33 tahun. Sebelum ni saya sebagai seorang engineer lah. Dan sebenarnya saya baru je balik Kelantan pada tahun 2020. Start daripada 2009 sampailah tahun 2019. 10 tahun saya duduk kat luar lah. Okey. Last kali saya memula bina bisnes ni. Cikgu Mel dengar? So. Okey. Takut tak dengar. Okey. Saya mula bisnes ni sejak daripada tahun 2016 sampailah hari ni. Okey. Sebelum tu saya sendiri dah menabung emas daripada tahun 2010 sampailah tahun 2016. Lepas tu saya rasa emas ni saya banyak dapat kebaikan hasil daripada menabung emas lah. Tahun 2010 waktu tu saya masih student. Saya saving emas, alhamdulillah waktu tu tahun 2010 ni saya dapat beasiswa JPA. Saya masuk UTM Skudai tu dengan CJ Matrik. Alhamdulillah dapat 4 flat waktu matrik. Masuk dekat UTM, kerajaan bagi beasiswa. Tapi sampai hari ni dia tak panggil kerja, mujur lah. Okay. Kalau dia panggil kerja susah juga kan. Okey. Jadi hasil pada saya menabung emas tu tuan-puan, alhamdulillah saya boleh ada saving sekitar 20 dinar. Daripada 4 tahun tu lah hasil daripada duit beasiswa. Okey. Jadi selepas saya habis belajar, saya tak ada duit langsung kecuali ada emas lah. Okey, alhamdulillah.
pada tahun 2014 saya mendirikan rumah tangga, cukup 10 tahun dah. Ini 20. Okey. Dan saya gunakan 20 dinar tu. Saya ingat lagi waktu tu 20 dinar tu harga dia sekitar 10,000 lebih. 10,500 kot, saya tak ingat. Tapi ada lagi lah resip tu. 10 dinar 4,000 hingga 5,000. 5,000 setengah. 10 dinar dua keping. Saya ada 2 keping 10 dinar jadi 11,000 gitu. Hari ni siapa tahu harga 20 dinar berapa? Cuba kat 20 dinar hari ni berapa? Sekitar 30,000 tak? Jadi kita tahulah siapa-siapa nak untuk saving jangka masa panjang memang kita kena simpan emas lah. Alhamdulillah emas saya bagi kat wife saya tu sampai lah ni ada lagi lah. Katakanlah hari tu saya bagi dalam bentuk cash 10,000, saya rasa confirm habis. Tak sampai setahun habis. Tapi alhamdulillah hari ni 10 tahun 10 dinar tu ada lagi dekat rumah. Okey. Okey, saya bermula nak explore lebih tuan-puan pasal public goal apabila saya masuk di alam pekerjaan. Bila masuk alam pekerjaan ni rupanya apa yang saya bayangkan tu tak sama. Saya ingat saya ni kerja engineer di sebuah kilang kelapa sawit. Maksudnya duduk dalam sawit tu. Daripada bandar nak masuk sawit sekitar bandar utama dekat situ Tawau. Kilang pertama saya daripada Tawau ke kilang 120 kilo. Itu bandar paling dekat. Lepas tu saya pindah dekat sikit sekitar 40 kilo lah baru sampai ke bandar. Okey. Jadi saya memang jenis waktu student dulu saya kaki outdoor lah. Saya pernah kayuh basikal daripada UTM Skudai sampai Perlis, sampai Unimed ke Perlis. Selama 8 hari. Jadi bila saya kerja dekat sawit, apa yang saya fikirkan, aku boleh beroutdoor lagi lah, kononnya. Okey. Jadi tapi bila saya bekerja memang tak ada masa. Okey. Masuk kerja lepas subuh balik isyak, masuk kerja lepas subuh balik isyak, hari-hari gitu. Sebab apa? Kilang ni dia operasi 24 jam. Jadi kita kena make sure kilang tu sentiasa operasi dengan keadaan yang paling efisien lah. Okey. Jadi engineer ni dia bahasa kita panggil kuli batok. Kuli memang sebab apa? Engineer ni dia tersepit antara senior technician dengan manager. Tengah-tengah. Kita orang baru masuk kilang bawah tu technician, tapi technician 20 tahun dah kerja. Mesti kita kena tiaw ke dia lah. Atas kita bos, memang tersepit. Jadi start tu lah saya nak explore. Engineer ni pagi-pagi dia ada briefing. Okey? Bila dia ada briefing, lepas briefing kita baru lepas kena marah ke bos ke apa dah. Saya pun pergi breakfast kejap. Pergi breakfast, buka Facebook, tengok Cik Zul tengah buat live sambil berkayak hari Isnin pagi. Apa perasaan? Jadi masa tu perasaan saya, rupa-rupanya ada live yang best macam ni. Maksudnya kita tak perlu ada pengalaman yang kena paksa gitu, kena paksa stay dekat Sabah, kena ikut company nak hantar dekat mana. Rupanya kita ada pilihan untuk kita bebas rupanya. Jadi start tu lah saya explore tentang membina kekayaan lah. Okay? Tapi adik-beradik ni dia ada ego sikit. Dalam hati saya, Cik Zul boleh buat sendiri, saya mesti boleh buat sendiri. Saya rasa gitu waktu tu lah. Rupanya tak boleh. Jadi saya bagi tahu dalam diri saya, Cik Zul dia boleh capai financial freedom, dia buat sendiri. Saya tak tahu dia ada mentor dalam bisnes dia sebelum ni, saya tak tahu. Yeah. Jadi saya try. Masa tu saya dah faham dah tentang sedikit ilmu tentang kekayaan macam ni. Sebab masa tu saya baca blog mentor tentang formula ni. Walaupun Cik Zul tak ada tulis secara spesifik, tapi kita tahu dah macam mana nak kaya okey. Iaitu kita ada harta, saving kita cukup, dan kita tolak kita punya hutang okey. Jadi target saya waktu tu saya nak ada passive income. Passive income ni sama ada kita buat bisnes ataupun kita invest pelaburan okey. Masa tu engineer gaji sekitar 3,000. Saya ni
saya tak pandai bercakap, tak pandai menulis. Saya ingat lagi saya nak buat satu posting tentang emas. Ambil masa 4 hari tuan-tuan. 4 hari baru boleh keluar satu posting. Tu pun saya post pukul 12 tengah malam supaya orang tak baca. Lucu yang dulu. Jadi mindset kita tak ready lah waktu tu untuk membina bisnes saya. Jadi saya pun ambil, sebab dalam blog Cik Zul, buku-buku Cik Zul, dia kata salah satu nak dapat passive income adalah dengan hartanah. Masa itulah saya sanggup fly daripada Tawau pergi Semenanjung belajar pasal hartanah, habis ribu-ribu ringgit. Okey. Lepas tu saya try beli sebuah rumah. Nak dapat positive cash flow sampai learn ni tak boleh lagi. Okey. Daripada tahun 2017 rumah tu saya beli sampai sekarang ni masih ngam-ngam lah. Learn ni pun tak ada penyewa, rumah tengah renovate sikit. Jadi lepas tu saya terpaksa serah dirilah kepada Cik Zul. Sebab apa tuan-tuan? Bila saya pergi rumah dia, Cik Zul tanya saya, Hafiz, macam mana kerja lah ni, beres dah? Dia kata, saya bagi tahu, kita ni baru kerja kan, semangat lagi ni. Beres. Beres tak beres. Jadi Cik Zul bagi tahu, siapa-siapa biasa lepak dengan Cik Zul kan, Cik Zul suka bagi nasihat. Ya, jadi Cik Zul bagi tahu, kalau Hafiz nak tahu siapa Hafiz 5 tahun akan datang, tengok siapa senior Hafiz waktu tu lah. Jadi saya duk tengok-tengok, senior saya ni, saya rasa ni saya macai dah dekat kilang tu, dia lagi macai punya. Dia masuk, mai subuh kat kilang. Mai subuh kat kilang, bos masuk pukul 7 baru dia pergi ronda kilang dengan bos. Lepas tu balik memang isyak baru balik. Ada sekali tu senior saya tu orang Kelantan juga. Family dia sampai daripada Semenanjung dekat Tawau kan. Lepas tu dia ambil cuti dah. Kilang breakdown, bos panggil masuklah sekali tinggal family gitu. Sial saya tengok, Allah Akbar. Jadi start tu dah saya rasa saya kena saya kena keluar dalam dipanggil rat race tu secepat yang mungkin lah. Alhamdulillah hari ni saya rasa ramai sahabat saya ni umur 25 tahun tak pernah rasa hijau. nanti ada testimoni Okay. Anak-anak muda ni follow mentor saya sejak daripada umur 18 tahun tak pernah rasa hijau. Tak pernah apply annual leave. Jadi itulah rahmat ada public go dan ada kita punya circle lah. Okey, jadi kaya ni macam mana tuan-puan? Sekejap, cuba next slide. Saya pun tak ingat next slide ke apa. Okey, saya dah masuk sikit tadi. Saya belajar dengan mentor saya. Saya ni tak berapa pandai sangat pasal kewangan, tapi saya belajar dengan dia ni. Tuan Syukur Hashim, Maha Guru Emas Malaysia, Tuan Azizi Ali. Kita banyak berpandukan kepada ilmu mereka lah. Okey, seterusnya. Okey, ini saya nak kongsi pengalaman. Okey, kaya sebenar ni macam mana? Siapa dekat sini, anda kata, siapa sini makan gaji? Kau semua buat bisnes? Makan gaji? Kau bawa makan nasi? Makan gaji? Dia memang, income dia ada daripada makan gaji. Oh, tak ramai orang Kelantan ni banyak nego kali. Okey. Siapa dekat sini, anda katalah kita hilang kemampuan untuk bekerja, dia boleh survive selama setahun. Maksudnya dia tak kerja setahun pun dia ada duit gaji setiap bulan. Setahun. Macam mana cara dia tu, tuan-tuan fikir sendiri. Kau ada saving, mungkin ada harta karun. Kau kat rumah kalau kita tak dapat kerja pun, kita masih ada harta karun kat rumah, boleh guna ke? 6 bulan. Siapa boleh survive 6 bulan? Kalau hari ni kita hilang punca pendapatan. 6 bulan. Sebulan? Sebulan tak ada. Okey. Jadi, nampak tak? Apa istilah kekayaan yang sebenar? Dekat luar sana tuan-puan, kita nak tahu pasal kekayaan pun kita malah fikir. Okey? Jadi dekat luar sana banyak salah faham tentang kekayaan. Salah satu contoh, dia ni pakai kereta besar, dia kaya. Dia ni ada rumah besar, dia kaya. Dia ni gaji dia besar pada kita, dia kaya. Okey? Saya tunjuk satu contoh Okey, rumah kaya kereta besar.
rumah besar. Okey, ini sebenarnya bukan simbol kekayaan, bukan kayu ukur untuk bahawa kita tu kaya. Ini sebenarnya simbol kemewahan sahaja. Okey. Gaji besar. Kenapa saya bagi tahu kalau gaji besar tak semestinya kaya? Sebab gaji besar kalau hutang yang banyak sama juga. Kita dekat Malaysia ni, kalau kita tak ada duit nak makan lah, okey. Ramai saya rasa boleh tolong lah. Tak ada masalah lah tak makan. Tapi ni personal loan kita, rumah kita, kereta kita, apa lagi? Kad kredit kita, siapa nak bayar? Kalau kita tak ada, hilang punca pendapatan. Okey. Bab makan minum tu mungkin kita tak ada masalah lah. Okey, dekat Malaysia dekat Indonesia tak sama saya rasa. Dekat Indonesia ni orang rajin pun belum tentu boleh makan. Okey. Dekat Malaysia ni tak ada masalah. Okey. Tapi ni ni tetap kena bayar walaupun kita hilang punca pendapatan. Okey. Jadi hari ni selagi mana kita ada kudrat untuk bekerja, selagi mana kita bergantung kepada kerja active income, maksudnya kerja makan gaji. Mentor saya pesan, maksimumkan kita punya saving. Okey? Berpada-pada dalam berhutang. Sebab apa? Kita tak tahu bila masa kita masih mampu bekerja. Okey? Pencen bukan soal umur tapi soal kedudukan kewangan. Okey? Ramai anak murid mentor saya umur 25 tahun pencen lah. Okey? Jadi sebab apa? Kewangan dia dah okey, boleh pencen. Okey? Sebab apa? Antara sebab kita hilang punca pendapatan, mungkin kita sendiri tak mampu bekerja. Mungkin kita sakit ke, jatuh sakit. Yang kedua, ini ramai tak perasan. Apabila keluarga terdekat kita tak sihat, sakit dan kita terpaksa tinggalkan kerjaya kita untuk jaga mak ayah kita sebagai contoh. Itu salah satu punca kita hilang punca pendapatan. Okey? Tapi kalau kita ada passive income yang cukup, kita ada saving yang cukup, kita tak risaulah benda tu. Okey? Berapa minit lah? Berapa minit? 10. Okey. Okey, ni tentang maksud sebenar kekayaan. Maksud sebenar kekayaan adalah tadi, berapa lama kita boleh bertahan kalau kita hilang punca pendapatan. Maksudnya, jadi hari ni kita tak payah nak fikirlah. Tengok saing kita pakai kereta gapo, jiran kita ke, saing-saing office pakai kereta gapo, tak payah nak fikir. Okey? Kita fokus kepada benda ni saja. Okey? Sekejap, okey. Seterusnya. Saya rasa, okey, ni saya duduk sini lah. Okey? Okey, harta ni macam mana? Harta, mungkin siapa-siapa ada rumah. Rumah sewa rumah sewa ni, rumah sewa adalah harta. Tapi rumah kita duduk sendiri adalah liability, beban. Okey? Salah satu lagi harta, mungkin kita ada kebun, dusun, tanah yang diusahakan. Okey, pengalaman saya sebelum ni, saya pada COVID tahun 2020 tak silap saya lah. Okey, sebelum saya resign, masa tu saya ada cash dekat 100,000. Masa tu harga emas 200 ringgit lebih kot. Saya rasa tak apa ni lah. Sebab apa? Jadi masa tu saya duk fikir. Sebab saya duk tengok ayah saya duduk jual beli tanah. Jadi saya tertarik dengan dia lah. Ayah saya ni jual beli tanah. Jadi saya tanya ayah saya, ada tak tanah untuk belilah. Okey. Akhir sekali saya terbeli satu kebun lah, kebun durian. Okey. Tak ingat berapa ekar, sekitar 100,000. Bila saya nak pakai duit, bertahun-tahun tak boleh jual. Payah nak jual rupanya. Itu antara pengalaman saya. Dan kebun durian tu dia macam ni. Bila dekat kampung ni, satu, banyak tupai. Jadi kena jaga. Musim durian kena jaga. Kalau durian tu jatuh, ada dua. Ada babi, ada orang curi. Last kali tak boleh makan langsung durian tu. Tapi kita dah keluarkan 100,000 untuk beli kebun tu. Jadi akhir sekali, saya rasa kalau kita ni tak ada masa nak usahakan kebun tu, baik beli emas lah. Saya rasa kalau saya beli emas time tu, saya rasa 100% untuk, dah masa tu 200, ni dah 400 Itu pengalaman saya lah. Okey.
Saham. Saham yang bukannya saham trader, saham yang kita pemilik kepada company tu. Maksudnya setiap tahun kita dapat dividen. Okey, ini salah satu harta. Bisnes. Okey. Kita jangan tukar bisnes dengan makan gaji. Bisnes dengan kerja sendiri. Okey. Kerja sendiri ni, bisnes ni maksudnya kalau kita tinggalkan sesuatu bisnes tu, kita punya kedai ke, kita punya bisnes lah, kita masih boleh dapat income. Okey. Kalau kita cuti sakit, kita cuti raya, tak ada income. Sebagai contoh dekat kawasan rumah kita mungkin ada 7E. 7E kita tak kenal pun siapa owner dia, kita tak tahu pun siapa jual dekat kaunter tu. Mesti budak-budak baru lepas SPM ke apa. Itu walaupun cuti raya sekalipun 7E tetap buka kan. Itu adalah bisnes. Okey. Dan 7E ni kedai runcit. Apa beza 7E dengan kedai runcit Pak Ahmad dekat rumah kita? Okey. Beza dia, kalau Pak Ahmad cuti, kedai runcit tutup. Income family Pak Ahmad tak ada. Kalau kita pergi kaunter, kita tengok ada orang puas, mungkin tu bini Pak Ahmad. Kalau anak orang muda sikit, mungkin anak tina Pak Ahmad. Okey. Jadi, kalau family dia ada urusan luar, dia tak boleh jana income daripada kedai runcit tu. Itu antara bisnes dan kerja sendiri. Itu kita kena faham. Okey. Salah satunya adalah bisnes public goal. Salah satu bisnes. Nanti saya share kepada tuan-puan macam mana bisnes public goal ni kita tinggal pun kita boleh dapat, masih boleh dapat income lah. Okey. Saving ni macam mana? Cash. Kalau menurut pakar kewangan, cash 3 bulan gaji. Okey, 3 bulan gaji. 3 bulan gaji ni macam mana? Anda katalah kita gaji 10,000. Kita kena ada saving minimum 30,000. Saving ni tak sepatutnya kita buat beli emas ke, tak sepatutnya. Okey. Sepatutnya kita kena simpan dalam bentuk cash. Untuk saving kecemasan. Saving kecemasan ni maksudnya kalau kita hilang punca pendapatan macam tadi, at least kita boleh survive dalam masa 3 bulan untuk cari kerja baru. Okey? Tapi berapa ramai yang gaji 10,000 boleh ke saving 30,000 ni? Tak senang lah. Okey? Tapi kalau siapa-siapa ada masalah macam ni, dia panggil masalah gatal tangan, penyakit boros. Boleh menabung, paksa diri menabung dalam bentuk emas. Nanti sekejap lagi saya rasa ada testimoni pasal menabung dalam bentuk emas ni, macam mana boleh cepat bertambah lah. Okay? Pengalaman saya pun sama. Kalau dapat insentif public goal, memang saya beli emas dulu lah. Kalau tak, memang habis. Ni pula ni duduk pergi running lah, pergi diving lah, macam-macam. jadi banyak duit tu terboros. Okay? Bila kita beli emas ni, kita rasa tak ada duit, walaupun sebenarnya kita berduit. Bila kita beli emas. Okay? Jadi sebelum duit tu pergi ke tempat lain, kita saving dulu untuk diri kita sendiri. Okay? Selebihnya nak spending pun tak apa. Okay? Jadi selebihnya saving ni emas lah. Sama emas 4 hingga 12 bulan. Okay? Selebihnya lagi, mentor saya ajar kita upgrade emas ni kepada harta yang lebih bernilai. Sebagai contoh, hartanah. Kita beli hartanah, kita boleh buat sewa, dapat passive income. Sebagai contoh lah. Okay? Bila public goal kaya-kaya ni, okay? Dia simpan emas, lepas tu dia jual emas, beli tanah, beli rumah. Okay? Pengalaman saya sendiri, saya berjaya lansaikan hutang kereta dengan tabungan emas. Okay? Saya pun masa tu saya tak sangka jugalah saving emas saya ni. Okey, masa tu saya pergi bank, saya cek berapa lagi baki loan. Dia bagi tahu sekitar 20,000 lebih. Saya cek, saya tengok adalah emas 20,000 loan. Buat pakai pin je pun. Saya jual dan saya bayar ni lah. Jadi setiap bulan saya tak perlu bayar dah hutang kereta. Okey. Okey, hutang ni saya tulis ni macam-macam lah. Hutang personal loan, rumah, kereta, kad kredit semua. Ini adalah kita hutang. Jadi semakin banyak harta kita, semakin banyak kita punya saving, semakin kurang hutang, barulah menunjukkan kita kekayaan yang sebenar. Berapa kekayaan kita. Okey? Boleh next.
Okey, saya share tadi, emas ni pengalaman saya, emas ni ubat boros. Ubat boros ni, hari ni kalau tuan-puan ada RM100 lah, dekat dalam poket ya. Saya rasa tak sampai seminggu habis RM100. Okey. Sehari je kot, masuk mall habis lah. Dah masuk Aeon tu kat, anak nak popcorn je, tak ada dah kedai popcorn lain ni. Jadi anak nak popcorn, lepas tu anak nak makan ni habis. Beli grocery habis. Okey. Jadi, tapi kalau RM100 ni, tuan-puan siapa-siapa tak ada akaun emas Public Gold lagi boleh daftar dan menabung dapat sekitar 0.25 gram. Dan saya yakin 0.25 gram ni bertahan lebih lama. 3 minit. Okey. Bertahan dengan lebih lama. Okey. Yang kedua, emas ni kali inflasi. Kali inflasi ni contoh mudah, dulu harga karipat RM1.5. Sekarang ni tempat rumah saya boleh lagi RM1.3. Tapi saya rasa dekat area KL tu dah RM2.3 kot paling murah. Okey. Dan seterusnya pelindung kekayaan. Pelindung kekayaan ni macam mana? Macam sekarang ni. Siapa-siapa ada cash ratus-ratus ribu dekat bank. Sebenarnya kekayaan tu bukan dalam tangan kita. Kekayaan tu berada dalam kawalan bank. Andai katalah berlaku peperangan macam dekat Timur Tengah sekarang ni. Israel, Iran, Gaza ke apa tu kan. Semua harta-harta lain semua tu tak bernilai kecuali siapa-siapa ada emas. Sebab apa? Bila ada emas tu dia boleh bawa pergi ke negara lain untuk dijadikan sebagai modal untuk teruskan kehidupan negara baru. Okey, sebab apa? Emas ni tak perlukan pasport untuk kekal bernilai. Okey. Siapa-siapa ada emas kita boleh jual mana-mana saja dekat seluruh dunia. Okey. Next. Deras sikit. Okey. Okey. Tadi saya kongsikan kepada tuan-puan pasal macam mana saya nak explore peluang passive income dengan okey, saya ingat saya takut bahasa Indonesia tadi sebab saya baru duplicate slide Indonesia. Okey. Macam mana tuan-puan nak dapat passive income? Okey. Yang pertama, nak capai financial freedom, tuan-puan kena ada financial freedom ni macam mana? Financial freedom ni tak kerja tapi ada duit kan. Andai katalah spending keperluan kita setiap bulan ada RM4,000 tapi kita ada passive income RM5,000 sebulan. Maksudnya setiap bulan kita masih ada saving RM1K. Kita dah boleh pencen dah. Maksudnya income tak perlu pergi kerja tapi duit masuk setiap bulan. Okey. Salah satunya tuan-puan boleh, kalau tuan-puan ada 1 juta, okey, siapa-siapa kerja kerajaan dia ada 1 juta dekat bank, okey. 1 juta masuk ASB tabung haji dapat 5%. 5% daripada 1 juta ni sekitar 50,000. Okey, maksudnya setiap bulan kita ada 4,000 lebih duit masuk. Okey, tapi itu siapa-siapa ada KWSP 1 juta. Okey. Sebut pasal KWSP ni saya baru terfikir okey. Ada lagi. Okey. Siapa-siapa ada KWSP 1 juta ni rupanya tak kaya. Sebab apa? Tapi kalau siapa-siapa pencen tak ada 1 juta tu lagilah bahaya. Kan? Okey. RM 1 juta ni. Okey, 1 juta Anda katalah hari ni umur kita 60 tahun. Umur kita 60 tahun. Tahun 2024 Okey. Umat Nabi Muhammad ni akan hidup sekitar hingga 70 70-75. Anda katalah kita meninggal awal 70 tahun lah. Maksudnya kita ada 10 tahun lagi Okey, 10 tahun tahun 2024 maksudnya kita meninggal sekitar 2034. Okey. 2034 kalau 1 juta dalam masa 10 tahun maksudnya kita ada 100,000. 100,000 setahun 100,000 bahagi 12 berapa? 8,000. Cuba kira. Sekitar 8,000 lebih kalau tak salah saya. Betul? 833 jadi maksudnya kita ada duit pencen 8,000 sebulan. Waktu tahun 2024 ni okeylah 8,000. Ni tahun ni 10 tahun lagi 8,000 gimana? Miskin balik jadi siapa-siapa ada KWSP 1 juta tu, sebab tu mentor saya pesan dia sangat risau siapa-siapa orang pencen. Sebab orang pencen ni tiba-tiba dia ada duit banyak tapi dia tak ada ilmu pasal kewangan. Bila tak ada ilmu, duit tu habis. Okey.
Kalau habis ke anak-anak okey lagi, habis kena scam baru sedih. Jadi kita ni dealer public gold ada ilmu ni all out lah sampai ke ilmu. Scammer pun buat prospecting lah. Kita tak buat prospecting malu lah. Kita buat benda baik Scammer habis-habis pergi masuk sana, masuk sini kan. Kita kalau tak kerja kuat lah, kufur nikmat lah kita. Okey. Jadi okey. Tadi ada 1 juta. Yang kedua, tuan-puan boleh invest dekat hartanah. Menurut Faizul Rizwan, pakai hartanah dia ambil masa sekitar 10 tahun. Tapi kalau tuan-puan jadi dealer public gold, tuan-puan cuma ambil masa 3 hingga 5 tahun boleh ada ni. Passive income 5,000 sebulan bersamaan 1 juta. Okey, macam mana? Ini sedikit calculation dia. Ini saya kira ni minimum lah, minimum. Tuan Ikhmas sengih-sengih dia kata ni sangat minimum, geli-geli bagi dia kata. Okey. Jadi kalau tuan-puan ada 1,000 penyimpan emas dan penyimpan emas tu faham pasal emas, faham pasal kewangan, macam mana dia boleh manfaatkan emas tu kepada kewangan dia menabung katalah RM200 sebulan. Okey. Jadi kita sebagai dealer yang dah guide dia, kita dapat insentif sekitar RM4,000 sebulan lah minimum. Okey. Macam mana dapat ni, tuan-puan kena belajar banyak lah. Maksudnya, next, mentor saya sendiri turun dekat membina 1 juta pertama. First time buat di Kelantan dekat Kompleks Jubilee Perak di Panji. Okay? Boleh mari untuk belajar direct daripada mentor saya, penulis buku Wang Mas dan buku Misi Berhutang. Boleh pergi situ. Okay? Dan siapa-siapa berminat nak jadi dealer tu, petang tu kita ada training lagi. Okay? Boleh next slide. Training untuk siapa-siapa nak capai bebas kewangan. Okey, pengalaman saya ni dengan public gold ada tiga benda lah yang sangat menarik dengan public gold. Yang pertama, bisnes boleh diwarisi. Okey, anda katalah tuan-puan ada 1,000, 2,000 dekat sini, Tuan Muda Hazim dengan ni ada berapa ribu? 20,000 ke? 20,000. Saya kira tadi 1,000 ya. Dia ada 23,000 penyimpan emas. Tuan-puan kira sendirilah income dia berapa. Okey. Jadi bisnes ni boleh diwarisi. Maksudnya setiap kali saya bekerja all out dengan bisnes public gold, saya meninggal dunia, saya dapat wariskan income tu. Kalau saya masih bekerja sebagai engineer, saya tak boleh pakai topi putih tu masuk kilang, tak boleh. Glecor. tak boleh, maksudnya tak boleh ambil tanggungjawab saya sebagai engineer dekat kilang lah. Sebab itulah saya buat bisnes public gold. Okey. Boleh next slide. Ini kisah Tuan Muda Abdul Rahman. Tuan-puan boleh baca buku dia. Dia mewariskan harta. Ibarat ada 10 buah rumah sewa kepada mak dia. Okey. Tuan Muda Abdul Rahman ni sahabat saya. Dia bermula bisnes public gold pada umur 18 tahun. Dia meninggal dunia pada umur 25 tahun. Waktu dia meninggal dunia pada umur 25 tahun, dia punya empire sekitar 3,000. Dia punya customer ada 2,000 lebih lah waktu tu. Okay? Dan hari ni dia meninggal dunia, dia wariskan passive income kepada mak ayah dia. Okay? Bisnes public gold ni boleh diwarisi. Dan hari ni bisnes dia disambung oleh kakak dia, Cik Saidah. Okay, next. Ni, Tuan Muda Abdul Rahman, saya share dah tadi. Next. Okay, ni lah memori sikit lah. Okay, satu lagi tadi. Okay, bisnes public gold ni tadi saya bagi tahu, kalau kita buka kedai runcit, kita kena jaga kedai runcit tu. Okay, tapi bisnes public gold ni, mentor saya duduk dalam penjara 2 tahun. Waktu dia masuk penjara tu, saya ingat lagi, empire bisnes dia 20,000 sekitar tahun 2018. Waktu dia keluar 50,000. Hari ni bisnes empire mentor saya iaitu dalam tim G100 Network, G100.my, 600,000. 600,000 penyimpan emas di bawah G100 Network. Jadi ni duduk dalam jara ni daripada 2018, dia keluar tahun 2020. Tuan-puan boleh Google Muhammad Zulkifli Sosma, apa dia masuk jara. Maksudnya bukan setakat income dia growing, empire business dia growing. Okey. Anak isteri dia tak miskin dekat luar. Anak isteri dia makin kaya walaupun dia duduk dalam penjara. Dia tak boleh buat bisnes. Dalam penjara tak boleh buat bisnes. Buka telefon pun tak boleh. Dia bagi tahu boleh tengok matahari sebulan sekali. Itulah. Okey, next. Okey, satu lagi benda yang best dengan bisnes public gold ni, kalau tuan-puan dapat bantu masyarakat lebih ramai menabung emas, dapat bantu masyarakat alihkan
cash kepada emas dalam jumlah yang tertentu, nak tahu lebih lanjut kena join training lah. Okey, tuan-puan berpeluang pergi melihat dunia lah. Saya rasa kalau saya masih kerja engineer, tak pergi kot dekat Hokkaido, Itali, Dubai tu payahlah nak pergi. Nak ambil cuti kalau pergi cuti semua confirm masuk office kena marah ke bos lagi. Cuti semua jadi gitulah. Okey. Next. Okey, tak adalah akhir sekali kita jumpa di membina 1 juta yang pertama. Lock the date pada 10.30 pagi di Kompleks Jubilee Perak. Rujuk balik tuan-puan punya introducer kalau nak tahu detail program ni lah. Okey. Itu saja daripada saya. Maaf kalau ada gapo-gapo. Saya serahkan balik kepada Tuan Izzat, MC kita pada malam ni. Tadi dia ada mention tentang ilmu, nak baca buku. Belakang tu kita ada bawa 2 buah buku. Alright, buku Wang Mas dan juga Misi Baba Hotel. Jadi